بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 19. Muka surat 62. Muka surat 62 bab ma jaa fil intihai amma naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas berhenti daripada buat barang yang ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu tajuk dia nak beritahu apa? Kalau Nabi tegah, Nabi larang tak bagi buat benda tu, jangan duk buat. Kalau sekiranya ada benda tu dilarang oleh Nabi, jangan duk terbiang buat. Itu maksud dia. Ketahuilah saudaraku, sesungguhnya hadis ini adalah hadis yang besar faedahnya. Dia kata hadis saya nak baca saat lagi ni, dia kata faedah dia cukup besar, kena ambil perhatian. Telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan lainnya di dalam Muslim cukup panjang hadis tentang ini, iaitu bertambah pada awalnya begini. Dia kata khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nas qad furida alaikumul hajj fahajju faqala rajul akullu am ya Rasulullah fasakata an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta qalaha salasan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law qultu na'am la wajabat wa lamma istata'tum. Maksudnya berkhutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabatnya. Sabda Nabi, wahai manusia, sesungguhnya telah difardukan ke atas kamu mengerjakan haji. Nabi satu hari bangkit berdiri di depan orang ramai. Nabi bagi satu khutbah kepada orang ramai. Dalam khutbah tu Nabi kata apa? Ya ayyuhan nas qad furida alaikumul hajj fahajju. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan ayat memfardukan ibadat haji. Fahajju, Nabi kata maka hendaklah kamu pergi buat haji. Perintah suruh menunaikan haji sudah turun, maka semua kamu kena pergi buat haji, Nabi kata. Maka hendaklah mengerjakan haji oleh sekalian kamu. Maka berkata seseorang, yakni bertanya seorang laki-laki, nama dia Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu. Dia ni apa nama badui. Al-Aqra' ni dia badui. Dia ada satu hadis popular dia ni. Satu hari dia ikut Nabi balik ke rumah. Bila Nabi sampai di rumah, cucu lari mai. Hasan dengan Husin, cucu Nabi ni lari mai. Nabi terus duduk dukung cucu dua-dua belah ni, kiri kanan. Balik kanan, balik kiri. Nabi dukung cucu dia. Al-Aqra' ni, Al-Aqra' bin Habis. Dia bila tengok ni, dia kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, dia kata indi ashratan minal awlad. Ni Al-Aqra' ni. Dia kata ya Rasulullah, dia kata saya ada 10 orang anak. Ma qabbaltu ahadan minhum. Sekok pun aku tak pernah peluk cium mereka. Bedui ni kasar. Dia tengok Nabi ni, dia berasa pelik. Pasal Nabi buat benda dia tak pernah buat. Nabi balik rumah, cucu lari main ni. Nabi dukung, dua-dua cucu dukung sekali. Dia tengok, dia kata ya Rasulullah, dia kata indi asyratan minal awlad. Aku 10 anak dah ada. Ma qabbaltu ahadan minhum. Seorang pun aku tak pernah peluk cium macam hang duk buat ni. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada rasa kesian ke budak-budak ni, Allah tak kesian kat dia esok ni. Alamak, dia kata leceh. Nabi tuan-tuan bukan balik rumah cucu mai dukung. Nabi tengah khutbah. Tengah duk khutbah tu, cucu jatuh di belakang tu. Nabi turun mimbar, pergi angkat. Naik balik, sambung khutbah dia. Sifat penyayang Nabi tu, sifat penyayang yang ada dalam diri Nabi SAW tu cukup hebat.
Jadi Al-Aqra' bin Habis ini, dia ni bila Nabi SAW kata, ya ayyuhan nas, qad furida alaikumul hajj, fahajju. Nabi kata, Allah sudah memfardukan ibadat haji, maka hendaklah hampa pergi buat haji. Bangkit Al-Aqra' bin Habis ini, dia nak buat ramai. Dia kata apa dekat Nabi? Dia kata, adakah tiap-tiap tahun ya Rasulullah? Ini kata buat ramai. Allah kata, haji telah difardukan. Pergi buat haji. Pergi buat sudahlah. Tak buat ramai. Tanya, ya Rasulullah, nak kena buat tiap-tiap tahun Maka diam Nabi SAW mendengar pertanyaan itu. Nabi dengar pertanyaan macam tu, Nabi tak respon. Nabi tak layan soalan macam tu. Bila Nabi tak layan, maka tidak dijawab oleh Nabi, sampai berkata dan bertanya oleh Al-Aqra' itu sampai 3 kali. Dia dah buat bengong. Dia tanya sekali, Nabi tak jawab. Tanya lagi. Ya Rasulullah, akullu am, tiap-tiap tahun ke? Nabi tak jawab. Tanya lagi. Ya Rasulullah, akullu am, tiap-tiap tahun ke? 3 kali tanya. Maka sabda Nabi SAW, lau qultu na'am, Nabi kata, kalau aku kata tiap-tiap tahun, tentulah wajib haji itu pada tiap-tiap tahun, padahal tiada kuasa kamu melakukannya. Nabi kata, hang duk paksa aku, duk tanya aku tiap-tiap tahun ke? Tiap-tiap tahun ke? Tiap-tiap. Kalau aku kata tiap-tiap tahun, mampu yang bah. Sekali seumur hidup pun tuan-tuan, hari ini tuan-tuan pergi daftar nama di tabung haji, bila? Berapa tahun? 20 tahun. Masa menunggu hari ini 20 tahun. Baru menteri di Jabatan Perdana Menteri buat kenyataan, tabung haji cuba untuk nak memendekkan, nak mengurangkan masa menunggu tu daripada 20 tahun tu, cuba untuk nak bagi korang. Kalau sekiranya Al-Aqra' ni duk buat ramai, ni duk tanya tiap-tiap tahun ke tiap-tiap tahun, Nabi kata tiap-tiap tahun jenuh kita. Bergantung di tayar kapal terbang tu, bergantung nak kena pergi tiap-tiap tahun, tak pergi berdosa. Bukan kata dalam kapal terbang tu satu bangku duduk 3 orang. Sampai tepi bangku pilot pun ada seorang pergi duduk. Pasal apa ni tiap-tiap tahun tak pergi berdosa. Yang kata setahun dalam seumur hidup sekali pi ni pun, daftar hari ni 20 tahun nak kena tunggu. Elok nama naik, dia kata, dia ni 5 tahun lepas arwah dah. Tak ada dah, duk tunggu 20 tahun ni, jalan dulu. Jadi menteri di Jabatan Perdana Menteri kata apa? Dia kata, kita akan cuba untuk nak memendekkan masa menunggu dan cuba untuk nak bagi keutamaan kepada orang-orang yang patut diberi keutamaan. Dia tak sebutlah kepada orang-orang yang berpotensi mati. Dia tak kata lagu tu. Dia kata lagu tu tak syok lah, siapa yang dapat dulu, aku nak mati ke? Tapi dia terang balik tu, orang-orang yang patut diutamakan tu, dia kata contohnya orang yang umurnya 60 ke atas, 70 dan sebagainya, kita akan bagi dulu. Ataupun dalam perkataan lain, orang-orang yang ada potensi mati dalam 1-2 tahun ni, kita bagi dia pergi dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini ceritanya. Jadi bila Nabi SAW khutbah, Nabi kata, wahai manusia, telah difardukan haji kepada hampa semua, pilah pakat buat haji. Bangkit Al-Aqra' ni, dia tanya apa? Tiap-tiap tahun ke? Nabi tak layan? Tanya lagi. Tiap-tiap tahun ke? Nabi tak layan? Tanya lagi. Tiap-tiap tahun ke? Nabi kata, kalau aku kata tiap-tiap tahun, hampa tak boleh buat. Nabi kata. Jadi ceritanya apa? Tuan saya dah buat ramai. Aku kata pergi buat haji, pergi. Sudah. Maksud hadis ni apa tuan-tuan? Dia nak abang kat kita, kata tanya ni biar benda perlu. Benda tak perlu, tak sah duk buat kalang kabut nak tanya. Tak sah duk buat kalang kabut nak tanya. Soalan ni pun ada yang darurah, yang patut tanya. Ada benda yang tak sah duk tanya lah, benda-benda macam tu. Saya biasa jumpa di satu tempat mengajar, dia tanya kita. Habis mengajar, ada ustaz dia tanya satu, ayak mani ni najis ke tak? Kita kata ayak mani tak najis lah. Pasal apa? Pasal ada hadis menceritakan Nabi SAW bila nak semayang, tengok ada kesan ayak mani di kain dia garis-garis dengan kuku dia ya. Dan dia pakai kain tu semayang. Maka kesimpulan hukum daripada hadis tu ialah ayak mani ini tidak najis. Ustaz nak tanya, kalau ayak mani tak najis, kalau kita himpun bagi cukup 2 kolah, boleh guna buat ambil air semayang tak? Macam ni punya orang ada. Dah ustaz kata tak najis, kalau kita himpun bagi cukup 2 kolah, boleh tak buat ambil air semayang? Patutkah saya layan soalan macam ni? Ada. Saya buat tak tahu, tanya lagi. Nak marah pula. Saya kata dia pakcik, on tua lah. Pakcik, saya kata, pakcik balik himpun bagi cukup 2 kolah, mai saya bagi jawapan. Kita pun dia nak main satu macam kan.
Aku buka serban leso habis lagi. Kan? Janganlah macam tu. Janganlah macam tu. Nabi SAW jumpa dah hak nakal ni. Nabi dah jumpa dah. Nabi tak jawab, tanya. Nabi tak jawab, tanya. Nabi tak jawab, tanya. Nabi kata begitu. Kalau aku kata wajib tiap-tiap tahun, hang nanti tak boleh buat. Baru dia diam. Ini awal hadis. Dia main macam ni dulu. Kemudian daripada itu sambung hadis itu seperti dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ni kita nak baca ni. Dia kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utrukuni ma taraktum fa idza haddathtukum fakhudhu anni fa inna ma halaka man kana qablakum likasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Itu sambung hadisnya. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW. Nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi SAW. Biarkan aku terang barang yang sayogia aku terang kepada sekalian kamu. Jangan banyak-banyak soal ke atasku. Bila soalan pelik macam ni duk main, Nabi kata nanti Zat, aku nak pesan dekat hangpa satu benda. Nabi kata, jangan duk tanya soalan pelik-pelik dekat aku. Nabi bagi amaran. Jangan hampa duk tanya soalan yang pelik-pelik, banyak-banyak tanya soalan yang pelik-pelik kepada aku. Kerana yang demikian itu tidak sayogia bagi sekalian kamu. Nabi kata tak sewajarnya hampa tanya soalan macam-macam ni dekat aku. Maka apabila aku khabar kepada kamu akan apa-apa khabaran dan hukum, hendaklah ambil terima oleh sekalian kamu. Nabi kata, aku kata apa, kalau benda tu dengar dah faham sudah, jangan duk tanya dah. Benda yang aku habang, benda tu dengar sekali boleh faham, jangan tanya dah. Jangan buang masa duk tanya benda hak pelik-pelik ni. Kerana sesungguhnya orang yang ada ia dahulu daripada kamu, binasa mereka itu dengan sebab banyak soal mereka itu, dan dengan sebab berlawan mereka itu dengan nabi-nabi mereka itu. Nabi kata apa? Nabi kata umat sebelum hampa ada yang dibinasakan kerana banyak tanya soalan yang bukan-bukan dan duk lawan Nabi. Maka kerana tu Allah binasakan mereka. Jangan hampa jadi macam mana yang dah kena kepada mereka tu. Maka kata Imam At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Boleh faham? Baik. Kemudian dia kata kebinasaan umat yang dahulu sebab banyak soal dengan ketiadaan darurah. Tanya ni boleh tanya, tapi soalan yang memang patut tanya. Soalan yang darurah. Soalan yang memang kena tanya. Sampai ada benda nak kena tanya pun tak tanya, tak boleh. Takut saat lagi kita jadi kalang kabut. Kita tak tahu nak selesai macam mana. Banyak persoalan dalam dunia ni tuan-tuan yang kita kena tanya. Banyak soalan. Jatuh motor, patah tangan, tangan kena semen. Duduk di katil hospital, nak semayang, nak ambil ayat semayang macam mana. Itu kena tanya. Orang perempuan naik motor, jatuh, perempuan kata semen sebelah tangan. Dalam pada tangan duk kena semen tu, dia datang haid. Lepas tu bila dia habis haid, tangan duk semen lagi. Dia nak angkat hadas besar macam mana dalam keadaan tangan bersemen. Itu nak kena tanya. Banyak lagi benda nak tanya. Jangan tanya benda hak bukan-bukan. Benda hak tak ada kena-mengena. Dia duk tanya. Itu tak mah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Soalan yang contemporary orang nak tanya. Saya duk baca tajuk ni lah ni di surau Bertam Kepala Batas. Kan soalan yang contemporary kadang orang tanya. Tajuk tu kita tengah baca. Kita pi melancong satu tempat, kata pi Singapura sudah, tak usah kata pi jauh-jauh. Pi Singapura. Kita check in hotel. Kita nak semayang, kita tak tahu kiblat belah mana. Kalau hotel di Malaysia ni langut tengok atas siling ada bubuh arah kiblat. Ataupun kadang-kadang dia nak main bagi seronok sikit, dia buah laci bagi kita cari-cari sikit. Tak masuk-masuk duk langut tengok atas siling tak jumpa arah kiblat. Cari-cari buka laci, buka ada dalam laci arah kiblat. Esok dia palih laci tu pergi kat tu, dia tunjuk kat lain pula. Kan? Ada arah kiblat, tak apalah, kita tak gaduh nak sakit kepala, kita kira dia tunjuk kat ni, kita percaya kat tu lah. Aku silap pun silap lah dia tunjuk kat tu. Tapi kalau tak ada, kita nak semayang macam mana? Dalam perbincangan hadis ni dia beritahu. Dia kata ada berlaku 3 orang sahabat musafir ke satu tempat, dia tak tahu. Pasal hari itu dia kata fil ghim. Dia kata dalam keadaan cuaca mendung. Cuaca mendung, cuaca nak hujan ni. Jadi nak tengok arah matahari jatuh kok mana semua tak nampak. Sebab mendung. Jadi dalam keadaan macam tu ni nak cari kiblat ni, nak cari kok mana. Dia nak pedomankan kepada matahari, tak ada, tak nampak. Pasal tutup dengan awan mendung. Maka 3 sahabat ni ada seorang dia yakin kata kiblat kok ni. Maka dia semayang kok tu.
Hak sahabat yang kedua pula, dia rasa bukan kok tu, dia rasa macam kok ni. Maka dia semayang kok ni. Hak yang ketiga pula, dia berasa macam kok nu, dia maka semayang kok nu. Jadi 3 orang sahabat ni, seorang semayang sini, seorang sini, seorang sini. Jadi tak boleh nak satu sependapat arah kiblat ni, tak boleh. Dia ni hati dia duk berasa macam kok ni. Hati dia berasa kok ni, macam mana dia nak semayang kok ni? Dia berasa kok ni. Maka masing-masing buat arah yang berlainan. Bila balik jumpa Nabi SAW, dia bercerita kepada Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, kami musafir, kami menghadapi masalah tak tahu arah kiblat kok mana. Maka akhirnya 3-3 kami tak sependapat. Maka dia kok dia ni kok ni, aku kok ni. Dia kata, macam mana ya Rasulullah? Nabi senyum. Nabi kata apa? Nabi kata, kemana pun arah kamu menghadap, fasamma wajuhullah, kamu akan dapati wajah Allah ada di sana. Maksud dia apa? Ayat Quran yang kata tu. Maksud dia apa? Maksudnya kita menghadap kok mana pun Allah ada di sana. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita tak tahu arah mana. Kita menghadap kok mana pun, semayang itu sah dan tak payah ulang. Benda macam ni kena tanya. Hak ni pun tak mau tanya, dia kata, tak tahu kok mana, tak payah semayang kot. Leceh. Hak kaki nak cari tak mau semayang ni ramai. Hak kaki tu cari tak payah semayang ni ramai. Dia kata, bukan kita tak mau semayang, kita tak tahu kok mana. Cari kalau kita semayang menghadap kok lain, berdosa besar dia lah. Atau hang tak semayang tak apa, tak baik tak semayang daripada semayang menghadap kok lain ni. Dia buat petua dia sendiri. Maka akhirnya dia merosakkan ibadat dia. Persoalannya macam tu, itu darurah. Dia kata, itu boleh tanya dan perlu kena tanya. Tapi yang tidak darurah, yang ketiadaan darurah, itu jangan tanya. Dia kata, apakala disuruh akan mereka itu mengesahkan Allah dan menjunjung apa suruh Allah, lalu menuntut mereka itu pada nabinya akan barang yang tidak sayogia dituntut dan diambil kira bicara. Bila Nabi suruh buat satu benda, piduk tanya banyak-banyak, tak maulah. Nabi kata semayang, semayanglah. Nabi kata buat haji, buat hajilah. Bila Nabi kata apa, itu yang kita buat. Itu jangan cakap banyak, dia kata. Seperti perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa, tak kala diseru mereka itu. Nabi Musa tu bukan Nabi Aisyah, tolong putih. Seperti perkataan Bani Israel bagi Nabi Musa, tak kala diserunya mereka itu. Adakah berkuasa Tuhanmu, wahai Musa, menurunkan atas kami hidangan dari langit? Ini cerita Bani Israel dengan Nabi Musa. Mereka minta dekat Nabi Musa. Mereka kata, Musa, kalau hang kata ada Tuhan, Tuhan hang ni Allah dan dia ni maha berkuasa, lah tak saya cakap banyak. Hang panggil Tuhan hang buat turun mai satu, tu surah Al-Ma'idah tu. Surah Al-Ma'idah. Quran dia ada surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah tu maksud dia hidangan. Dia kata, lah ni Musa, kita cut short cerita ni. Hang tak payah duk cakap panjang-panjang, banyak cerita, pening kepala. Kita ringkas. Hang minta Tuhan hang buat turun mai satu hidangan, makanan yang tak ada dalam dunia ni. Kalau boleh turun, okey, no problem. Kami mengaku Tuhan hang tu memang betul-betul Tuhan. Kami sembah dia. Ni, pergi challenge Nabi Musa. Musa pun minta dekat Allah. Ya Allah, dia kata, mereka ni nak beriman sangat dah. Cuma nak ada satu hidangan aja. Okey. Ada satu hidangan di tengah padang pasir ni. Al-manna was-salwa. Yang Allah buat turun mai. Al-manna dan as-salwa. Dua jenis makanan yang tak ada di dunia ni. Nabi Musa kata, tu dia. Tuhan dah buat mai dah. Sila. Dia bersila. Dia sedekah bagi habis. Bila habis-habis kenyang, apa kata Bani Israel kan Nabi Musa? Mereka kata, kami kenyang. Kami tak boleh nak cakap apa lagi. Bab nak beriman dengan Tuhan hang ni tak boleh lagi. Ni kenyang ni. Kena balik, ambil time bagi rest apa asal. Kami beritahu macam mana. Balik mai, dia kata, Musa, kamu punya sihir memang cukup hebat. Tak beriman mereka. Ini berlaku pada Bani Israel ketika mereka mencabar Nabi Musa, suruh buat turun mai hidangan daripada langit. Dan seperti kata mereka itu kepada Nabi Musa, wahai Musa, minta olehmu untuk kami kepada Tuhan kamu. Keluarkan kepada kami daripada barang yang ditumbuhkan oleh bumi. Dan seperti kata mereka itu kepada Musa, berlihat kepada kami zat Tuhan itu dengan berjagal-jagal. Dan seperti kata mereka itu lagi, jadikan dan perbuatkan bagi kami akan Tuhan seperti mana yang ada pada orang-orang Majusi. Mereka minta macam-macam dekat Nabi Musa. Mereka kata, lah ni macam ni Musa, kami bukan tak percaya apa yang hang kata ni. Hidangan itu pun dah turun dah. Kami pun memang betul makanan tu tak pernah kami jumpa. Okeylah, lah macam ni last lah. Last. Panggil Tuhan hang turun mai berdiri depan kami.
Dia main macam tu. Nuh ayat Quran yang kata apa? Unzur ilal jabal. Kan? Bila Nabi Musa naik atas bukit Tur Sina, minta dekat Tuhan. Minta, ya Allah, tunjukkanlah diri engkau kepada kami. Ni pasal kaum aku Bani Israel ni, yang ni lah mereka minta. Kalau yang ni boleh bagi, okey, mereka akan beriman semua. Tolong saya, ya Allah, minta atas bukit Tur Sina. Allah buat turun satu firman, dia kata apa? Unzur ilal jabal fa in istaqarra makanah fa sawfa tarani. Kalau bukit tu sekali lagi dia duduk tetap tu, akan tengok aku. Apabila Allah mentajallikan nurnya kepada bukit itu, ja'alahu dakka, bukit tu bergegang, meletup, berkecai jadi. Pengsan Nabi Allah Musa alaihi salam. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu, kata jangan kata nak tengok aku pancarkan nur aku kepada bukit yang kuat, bukit relai. Macam mana manusia macam hampa ni nak tahan, nak menghadap aku, nak tengok aku terang-terang ni macam mana? Faham, ambil lah dengan apa yang Tuhan tunjuk tu. Pengsan Nabi Allah Musa alaihi salam. Dia sedang-sedang dia kata, aku bertaubat kepadamu ya Allah, aku tak akan minta dah benda-benda macam ni. Tapi pokok persoalannya apa dia? Nabi Musa ni minta pasal apa? Pasal puak-puak ni duk minta. Dia minta satu permintaan yang bukan-bukan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan akhirnya benda tu berakhir macam tu. Dia minta, wahai Musa, turun mai kepada kami satu Tuhan. Seperti mana orang Majusi duk sembah, dia nampak benda hak dia sembah senang bagi kami. Duk suruh kami sembah Tuhan, tapi tak nampak ini satu leceh, dia kata. Bagi nampak Tuhan, senang nak sembah. Kan? Memang benda ni dalam soal pendidikan pun tuan-tuan anak-anak kecil-kecil, kadang-kadang budak kecil-kecil ni dia tak ada insurans, mulut dia tak ada insurans. Dia boleh tanya ayah dia, dia kata, ayah semayang tu, ayah duk semayang kat siapa? Tak kata, ayah semayang, ayah sembah Allah Tuhan kita lah. Allah tu macam mana ayah? Dia kata, budak umur 4 tahun, umur 5 tahun, kita nak terang kat dia Tuhan ni apa, dia tak boleh dapat. Tu senang, puak-puak kapiak ni. Dia tunjuk tongkoi batu tu, dia kata ni Tuhan jaga baik-baik. Tak semayang lagi, dia main tokok hang ni. Dia main tokok hang. Dia tunjuk tu, dia tunjuk batu tu dengan rupa macam-macam, dengan apa, budak ni pun tengok, takut ni semayang. Senang dalam soal pendidikan atas dunia, tetapi syirik besar dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita ni tengok tak nampak, tapi dia ada. Apa bukti dia ada? Ada alam ni semua ni. Kalau buku ni pun tak ada kelang buat, dia tak jadi. Ini kan pula alam hak besar ni, takkan tak ada pencipta yang buat dia. Makna di sana ada satu super power, ada satu kuasa, yang kuasa tu yang mentadbir seluruh alam, yang mencipta seluruh alam, yang menurunkan peraturan kepada seluruh isi alam semua. Manusia dia tak percaya Tuhan macam mana pun, waktu dia terkepit susah, waktu dia sakit, doktor sumpah dia, kata dia nak mati dengan sakit tu, tengah malam dia panggil siapa? Dia panggil Tuhan. Bila dia sakit sangat, mulut dia kata apa? Oh my God, oh my God, dia kata. God hang siapa? God hang siapa? Maknanya fitrah manusia. Dah memang manusia dilahirkan dalam hati dia, dia percaya kata ada satu super power. Ada satu kuasa yang apabila siapa pun tak boleh buat apa, kuasa tu boleh. Cuma dia nak mengaku kuasa tu Allah ke tak ke, itu saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini benda yang berlaku di dalam dunia ni. Dia kata, maka sebab pun Bani Israel berkata demikian itu, kerana telah disuruh oleh Tuhan akan mereka itu menyembah, untuk menyembelih seekor lembu. Apabila didengar mereka itu demikian, lalu mereka itu berdegil diri, tidaklah mereka itu segera menjunjung suruh Tuhan itu. Itu dia. Cerita ni cerita apa? Ada berlaku satu pembunuhan dalam masyarakat mereka, Bani Israel ni. Masalahnya tak tahu siapa pembunuh. Bila tak tahu siapa pembunuh, dia jadi masalah. Bila jadi masalah, mereka tak nampak orang lain. Mereka kata, nampak-nampak Musa mungkin boleh settle kita punya problem ni. Maka pilah mereka ni jumpa Nabi Allah Musa alaihi salam. Bila jumpa Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Allah perintahkan Nabi Musa bagi tahu dekat mereka, suruh sembelih lembu seekor. Lepas dah sembelih lembu tu, ambil satu juzuk daripada badan lembu ni, dipukul mayat orang yang kena bunuh tadi. Pukul dia. Dia ni akan bangkit tunjuk siapa bunuh dia. Itu je cerita dia. Allah perintahkan apa dia? Sembelih lembu.
Tapi yang kata Bani Israel ni, dia tak terus pergi cari lembu sembelih dah. Dia tanya bagi banyak. Lembu ni mau lembu macam mana, besar ke kecil ke, warna dia warna apa. Lembu ni kalau dah orang biasa guna buat tengala bendang apa semua, boleh tak sembelih dia. Tanya bagi banyak. Walhal, kalau masa awal Tuhan kata pergi sembelih lembu, terus pergi ambil lembu sembelih, selesai lah masalah tu. Tak, tanya bagi banyak. Bila tanya, benda jadi berat. Tanya warna apa? Tuhan abang apa? Warna dia kekuning-kuningan, keemas-emasan. Nak cari lembu color kekuning-kuningan, keemas-emasan jenuh cari ya. Tanya lagi, apa pula dia ni biasa kerja buat sawah apa-apa tak? Tak mau. Buat sawah punya tak mau. Nak cari lagi susah. Jadi keadaan tu sudah jadi payah. Tuan-tuan boleh baca dalam surah Al-Baqarah, ayat ni dia panjang. Ayat ni dia main cukup panjang. Nak cerita tentang PL perangai orang-orang Bani Israel ni yang menyusah diri mereka sendiri. Maka dia kata bahkan memberati mereka itu atas dirinya dengan membanyak-banyak soal daripada rupa lembu itu dan sebagainya. Pergi tanya Tuhan bagi banyak. Maka diberati pula oleh Tuhan dengan menambah akan rupa sifat lembu itu. Sehinggalah hampir tidak didapati mereka itu sebagaimana kemahuan mereka itu. Lah dia jadi susah. Syarat bila jadi makin ketat, maka dia jadi susah. Maka firman Tuhan, melainkan dapat seekor lembu sahaja yang demikian itu. Maka mereka itu pun membelinya dan membayar harga lembu itu dengan harga mah sepenuh kulit lembu itu. Jadi susah. Nak beli lembu yang disifatkan oleh Allah dalam perintah Allah ni, lembu tu ada sekok aja. Dan lembu tu pula harga dia banyak mana? Bila dah sembelih dia, lapah kulit dia hampang, ambil mah lungguk atas kulit tu banyak mana? Itulah harga lembu tu. Benda ni berlaku. Ini bukan cerita 1001 malam, hikayat 1001 malam. Ini cerita berlaku betul pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan adalah hal perkara lembu itu satu hikmat besar. Dan inilah ceritanya. Baru nak cerita kat kita yang cerita lembu ni. Dia kata ada satu orang saleh di kalangan Bani Israel. Dan ada baginya satu anak laki-laki yang masih kecil. Dan ada bagi orang saleh itu seekor anak lembu. Dia ni orang saleh daripada Bani Israel. Anak kecil ada satu, anak lembu ada seekor. Kemudian dibawa anak lembu itu ke ladangnya. Dan berkatalah orang saleh itu, wahai Tuhanku, aku pertaruhkan lembuku ini padamu untuk anak aku sementara menanti besarnya. Dia bawa anak lembu ni pergi tengah padang, dia lepas lembu tu. Dia minta dekat Tuhan, dia kata, ya Allah, aku serah lembu ni, tolonglah tengok-tengokkan lembu ni. Minta Allah tolong bagi protection kepada lembu ni. Aku nak simpan ini saja harta yang aku ada, yang aku nak tinggal dekat anak tunggal aku yang seorang ni. Dia kata. Maka ia pun lalu dilepaskan dia. Dan adalah orang saleh itu, ada dua ibu bapa yang diperbuat bakti sehabis-habis bakti. Dan dia ni orang saleh ni pula ada mak pak tua lah. Dia punya khidmat dekat mak pak dia ni tak tahu nak abang. Begitu. Sehinggalah ada seorang laki-laki datang kepadanya membawa seorang jariah, harganya 50,000. Satu hari mai satu orang dekat dia, ni hang ni duk jaga mak pak tua ni susah, ambillah hamba seorang. Ambil satu perempuan jariah, bolehlah dia tolong jaga orang tua dua orang ni. Macam kita hari ni lah, orang tua kita dah tua, kita pergi ambil satu maid Indonesia untuk tolong duduk di rumah tu, masak makan bagi kat orang tua tu, tolong kelola dia kalau dia uzur nak bawa dia pergi pancok ke apa dan sebagainya. Lebih kurang macam tu cerita. Mai satu orang jumpa orang saleh ni, dia kata hang ni susah nampak ni, nak jaga orang tua ni lagi, nak buat kerja lagi, nak apa lagi, ambillah jariah ni seorang, aku nak jual kat hang harga 50,000. Dia kata. Kemudian jariah itu mempunyai kelebihan, maka dibelinya akan dia daripadanya. Dan berkata ia pada orang yang berjual itu, bapa aku tengah tidur dan kunci peti besi aku ada di bawah bantai dia. Jadi dia kata apa? Okey, aku jadi ambil perempuan jariah ni untuk nak tolong jaga orang tua ni. Tapi nak bayar duit 50,000 ni nak kena buka peti besi. Kunci tu duk ada bawah bantai, ayah aku duk tidur lah ni. Dia kata. Nantilah sehingga dia jaga. Maka kata laki-laki itu, bangunkan akan dia. Ni kawahan nak jual perempuan jariah ni. Dia kata apa? Dia kata aku tak boleh ni, aku saat lagi ada meeting ke apa, lebih kurang macam tu. Dia kata aku nak cepat ni, nak tunggu orang tua ni nak bangkit pergi apa tak tahu. Dia kata pergi gerak dia.
cepat sikit. Aku mau harganya dibayar. Maka jawab laki-laki saleh itu, tidak mau aku memperbuatnya. Baiklah, dia kata, aku tambah harganya 10,000 lagi. Dia tak mau gerak, pak dia duduk tidung tu, dia kata, tahan, tunggu Sat, tunggu sampai ayah aku jaga, aku nak ambil kunci bawah bantai dia. Hang nak tolak dekat aku, orang gaji ni berapa tadi? 50,000, aku tambah 10,000 lagi. Aku bayar dekat hang 60,000 tak apa, tapi tunggu Sat sampai ayah aku bangkit tidung. Dia kata begitu. Dan tunggu sampai dia jaga. Kata orang yang berjual itu, boleh aku turunkan daripadamu 10,000. Dia ni pula nak cepat. Dia kata, aku tunggu memang tak boleh. Okeylah macam ni. Tadi kata 50,000 kan? 40 sudah. Dia kata, tapi hampir gerak orang tua tu, hang buka bagi bayar aku 40,000 lah ni. Nak turun lagi, nak potong 10,000. Janji nak ambil duit cepat. Dan tinggal 40,000 saja harga jariah ini. Jika kamu bangunkan bapak kamu sekarang ini dan lekas bayar kepada aku harganya. Jawab orang